Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin telah mengadakan lawatan kerja meninjau tapak projek naik taraf jalan-jalan kawasan penempatan Tudan Miri pada Isnin. Projek yang membabitkan peruntukan khas berjumlah RM4,720,700 daripada Kerajaan Sarawak itu melibatkan kerja-kerja penurapan, menembok, membatu dan melebarkan Jalan Mulia Utama Tudan sepanjang 6 km dengan lebar 6 meter yang dijangka siap pada 20 Mei 2024. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu, projek tersebut dijalankan susulan menerima maklum balas daripada syarikat bas bahawa Jalan Tudan terlalu sempit dan perlu dinaik taraf dan dilebarkan. So that's why I asked for a special allocation from Premier to the official approve a 5 million allocation for the upgrading of this road, 6 km road, main road in Tudan here, so that it will be easier for the provide the bus service here to Tudan. And this is an area where bus service is very much needed. Most of the people using buses, they are all mostly from Tudan here, most of the B40 group here. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di tapak projek. Tambah beliau, dengan siapnya projek naik taraf Jalan Tudan ini, ia dijangka dapat memberi manfaat kepada kira-kira 2,000 penghuni setempat yang akan menikmati akses jalan yang lebih luas dan selesa. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu perahu tambang yang beroperasi di sekitar tebingan Kuching bakal berwajah baru melalui projek naik taraf yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak itu menjelaskan projek ini dilaksana bagi membangunkan lagi industri pelancongan negeri ini. Melalui projek facelift perahu tambang, Kerajaan Sarawak, perahu tambang yang masih beroperasi diberi satu wajah dan hala tuju yang baru, dan dengan menggunakan motif-motif etnik kaum di Sarawak serta pemasangan lampu menggunakan kuasa solar, ianya telah menjadi daya tarikan pada para pengunjung di tebingan Sungai Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harijinep, dalam kempen keselamatan dan kebersihan sungai serta majlis penyampaian peralatan keselamatan kepada peserta projek facelift perahu tambang di tebingan Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee memberitahu kesemua 22 pengusaha perahu tambang yang terlibat dalam projek ini telah diberi lesen dan permit pengangkutan sungai termasuk perlindungan insurans. Untuk makluman, projek ini merangkumi 2 fasa dengan perbelanjaan keseluruhan sebanyak RM710,000 yang melibatkan proses perlesenan, permit pengangkutan sungai, insurans dan peralatan keselamatan. Justru Datuk Seri Lee mencadangkan agar pengusaha perahu tambang menubuhkan satu persatuan rasmi bagi memudahkan pihak kerajaan menyalurkan bantuan. Dengan adanya persatuan ini nanti adalah lebih mudah untuk penyaluran sebarang bentuk sumbangan. Dengar itu. Dan bantuan baik dari Kerajaan Sarawak atau agensi Sarawak. Dalam majlis sama, Datuk Henry turut menyampaikan peralatan keselamatan seperti jaket keselamatan, alat pemadam api dan peti pertolongan cemas kepada para pengusaha perahu tambang yang terlibat. Paparan berikutnya. Kerajaan Sarawak melalui Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU terus berusaha untuk membangunkan fasiliti yang mempunyai ciri-ciri ketercapaian secara menyeluruh buat golongan orang kurang upaya OKU. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, fokus utama yang perlu dilaksanakan adalah keperluan fizikal di kesemua premis dan fasiliti awam supaya mudah diakses dengan kerusi roda. Terutama tempat bawah seperti pembangunan yang menjadikan kemudahan bank, yang menjadikan perkhidmatan kaunter supaya PU kita mudah untuk menggunakan kursi roda sampai ke kaunter-kaunter ataupun mendapat perkhidmatan awam. Yang keduanya, kemudahan untuk golongan yang cacat penglihatan. Itu penting juga mereka menggunakan white cane itu. Jadi kalau boleh. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan bengkel Training of Trainers dan audit akses dalam persekitaran alam bina di Kuching pada Rabu. Adun Pantai Damai itu menambah kerajaan juga akan memberi fokus kepada kemudahan buat warga emas memandangkan Sarawak merupakan negeri pertama yang akan mencapai status negeri tua iaitu pada 2028. Jadi disediakan kemudahan untuk golongan warga emas mana orang-orang itu seperti tempat railing di tangga dan sebagainya.
Dan kalau di taman-taman awam dijadikan banyak kursi untuk mereka duduk. Jadi ini antara rasanya kemudahan yang dah disediakan dan mungkin dapat dipertingkatkan. Di Subis pula, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK telah mengadakan program Randau Solidariti peringkat daerah Subis dengan kerjasama pejabat Residen Bagan Miri dan agensi kerajaan berkaitan di Dewan Masyarakat Berkenu baru-baru ini. Program telah bermula dengan acara Senam Harmoni yang diketuai pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Miri. Selain itu, pameran agensi turut diadakan dalam dewan tersebut sebagai salah satu inisiatif untuk memberi pendedahan dan maklumat berkaitan fungsi dan manfaat agensi kepada penduduk luar bandar. Majlis penangguhan telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri KPWK merangkap Adun Berkenu, Datuk Rozi Yunus dan turut disertai Timbalan Menteri Kesihatan merangkap Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukan Nisman Awang Sauni. Menurut Datuk Rozi, program ini adalah program tahunan yang dianjurkan oleh Majlis Pembangunan Sosial MPS di setiap daerah di Sarawak. Jelasnya pada tahun 2022, sebanyak 22 siri program Randau Solidariti Community telah dikendalikan dengan kerjasama pejabat residen, JPNIN dan komuniti KRT setempat yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan kumpulan umur. Melalui aktiviti Solidariti Community, perkongsian bersama agensi pembangunan sosial, forum Solidariti, ziarah keluarga dan sukan Solidariti Community yang telah dilaksanakan, para peserta dapat menghayati nilai dan kepentingan hubungan baik agar hubungan berkualiti dapat ditingkatkan tanpa mengira jantina, peringkat umur, etnik maupun agama. Manakala Pesta Kebudayaan Kenyah Sarawak SKCF 2023 merupakan satu platform yang sangat signifikan bagi memperkenalkan dan mempromosikan lebih luas lagi budaya, adat, seni dan warisan komuniti kaum Kenyah. Objektif program edisi kelima Anjuran Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PPKS ini antara lain adalah untuk memupuk dan memperkasakan perpaduan serta menanamkan semangat patriotisme. Ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Kenyah di seluruh tanah air sesuai dengan tema sambutannya iaitu The Spirit, Pride and Patriotism of Usun Apau. Sementara itu, SKCF merupakan satu platform untuk mempromosikan ekopelancongan dan acara perniagaan yang dipacu oleh komuniti bagi memelihara warisan, budaya dan biodiversiti dalam kepelbagaian. Ia turut dapat mempromosikan ciri-ciri pakaian tradisional, amalan budaya kaum Kenyah yang progresif, dinamik dan penyayang. Hadir merasmikan majlis penangguhan pesta tersebut ialah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammad Yusri Muhammad Yunus yang mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing di Miri pada Ahad. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munira. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media Lukas termasuk portal Lukas Sarawak, Dojo.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan majlis penyampaian peralatan keselamatan kepada peserta projek facelift perahu tambang di Tebingan Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat Salam Lukas. Okey, dah. Okey. Terima kasih.